ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terutama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, memandangkan hari ini adalah minggu yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang mubarak. Betul ya? Selanjutnya Ramadan 2 minggu baru berhenti. Betul. Jadi kita pada bulan Ramadan 2 minggu pertama kita ada kuliah, kemudian 2 minggu kedua kita akan bercuti insya-Allah. Ya. Jadi pada minggu hadapan kita dah masuk Ramadan, betul? Ya, insya-Allah. Jadi hari ini memandangkan hari ini minggu terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita ulang kaji bab puasa, ya. Pada tahun lalu kita bincangkan bab puasa keseluruhannya, tetapi pada tahun ini tak perlu bincangkan bab puasa keseluruhannya. Akan tetapi memandangkan minggu hadapan dah bulan Ramadan, maka nescaya hari ini kita masuk bab puasa dan kita akan ulang kaji bab puasa insya-Allah. Jadi kita buka kitab kita dalam bab puasa insya-Allah. Buka surat berapa? Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kini berada pada akhir bulan Sya'ban. Ya, minggu terakhir bulan Sya'ban dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan sebaiknya apabila kita memasuki bulan Ramadan di mana kita akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita ulang kaji sedikit beberapa perkara yang berhubung kait dengan bab puasa Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang berpuasa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian bertakwa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya di dalam Islam ada beberapa kewajipan, ada beberapa perkara-perkara yang kita dituntut melaksanakannya dan ada perkara-perkara yang kita dilarang daripada melakukannya. Tuntutan-tuntutan dalam Islam sebagai contoh, seorang Islam mestilah seorang yang amanah, seorang Islam mestilah seorang yang jujur, mentaati ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa dan sebagainya. Namun apabila kita mengatakan tentang kewajipan-kewajipan tersebut, ada sebahagian kewajipan ianya wajib, tetapi ada sebahagian kewajipan bukan hanya wajib, akan tetapi ianya adalah rukun Islam. Rukun Islam ianya adalah penegak agama Islam ataupun ianya salah satu syarat seorang itu dikatakan seorang yang beriman. Antara lain kita mengetahui di sana ada rukun iman. Perkara-perkara mestilah seorang Islam itu mempercayainya, mengimaninya. Antara perkara-perkara yang dikatakan sebagai rukun Islam, ianya adalah rukun antara lain adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat, iaitu penyaksian, pengikraran bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Antara rukun Islam juga adalah solat 5 waktu, dikatakan sebagai rukun Islam. Ianya bukan hanya ibadah biasa, tetapi ianya salah satu tuntutan yang sangat penting yang membezakan orang beriman dengan orang yang tak beriman. Solat 5 waktu. Sebagai seorang beriman juga, kita diwajibkan membayar zakat. Ya,
Seorang Islam itu wajib membayar zakat ke atas hartanya. Jadi apabila dia mempunyai harta, dia hendaklah memberikan sebahagian harta tersebut dengan syarat-syaratnya kepada golongan-golongan asnaf yang boleh menerima harta zakat. Baik, antara rukun Islam juga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi inilah ciri-ciri yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam tak perlu solat, orang Islam solat, tunduk, rukuk, sujud kepada Allah. Orang bukan Islam tak ada perkara yang dikatakan kewajipan berpuasa, tetapi orang Islam ada kewajipan berpuasa. Apabila datangnya bulan Ramadan, seluruh alam ini, mereka-mereka yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, mereka-mereka yang mengakui bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, adalah hamba dan Rasulullah, maka nescaya pada bulan Ramadan mereka berpuasa, mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul. Berpuasa pada siang hari bulan Ramadan keseluruhannya. Ini membezakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Selain daripada itu, seorang Islam wajib menunaikan ibadah fardu haji ke Baitullah man istata'tu ilaihi sabila. Barang siapa yang berkemampuan. Baik, perbincangan kita di sini adalah tentang berpuasa. Baik, apabila kita katakan berpuasa, kita mengetahui di sana ada kebaikan. Selain daripada itu, kita mengetahui di sana ada tuntutan. Tuntutan berpuasa hukumnya wajib. Kita mengetahui para jemaah. Baik, tetapi sebelum kita bincangkan tentang tuntutan berpuasa, di sana boleh kita lihat beberapa perkara yang dikatakan sebagai keutamaan. Muka surat 425. Baik, kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Kita sedang ulang kaji bab berpuasa. Kita mengetahui puasa itu wajib. Tetapi dalam bab ulang kaji kita nak lihat semula apakah antara dalil-dalil kewajiban puasa dan juga perkara-perkara yang dikatakan kebaikan-kebaikan dalam bab berpuasa, hikmah dan sebagainya. Di muka surat 425 daripada kitab Fiqh Sunnah Al-Imam Syekh Sabit rahimahullah, beliau menjelaskan hukumnya. Hukum berpuasa adalah wajib. Kita mengetahui hukum berpuasa adalah wajib. Wajib ke atas siapa? Wajib atas kullu muslimin balighin aqil. Setiap orang yang muslim yang telah baligh, yang berakal. Nescaya orang Islam yang belum baligh tak wajib. Namun sangat baik digalakkan, biasakan dia berpuasa. Tetapi kalau dia tak puasa, dia belum baligh, tidak berdosa. Tetapi orang Islam yang telah baligh wajib berpuasa. Kullu muslimin balighin aqil. Aqil yakni orang yang berakal. Datang bulan Ramadan, dia belum baligh, tak wajib berpuasa, tapi digalakkan. Datang bulan Ramadan, ada sebagian orang termasuk golongan orang yang tak berakal. Orang yang tak berakal, katakan maaf kata, orang itu gila. Nescaya tak wajib bagi dia berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, tidak berdosa. Siapa kata dia orang yang tak berakal? Katakan datang bulan Ramadan, dia berada dalam keadaan koma. Masih lagi koma semenjak 2 bulan yang lalu. Dia tidak sedarkan diri. Maka tak wajib ke atasnya berpuasa. Datang bulan Ramadan, ada orang mungkin pingsan atau sebagainya. Bagi orang yang pingsan, tak wajib berpuasa. Jadi, kewajiban berpuasa adalah ke atas setiap orang Islam yang baligh, yang berakal. Dan juga yang mukim di dalam negara. Nanti kita akan kupaskan dalam masalah tersebut. Dalil kewajiban berpuasa adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 183 seperti mana yang saya telah bacakan tadi. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Apabila datang ayat Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah ayat Allah Ta'ala menyeru orang-orang beriman. Para mufassirin katakan, apabila seseorang itu baca Quran, nampak saja ayat Ya ayyuhalladzina amanu, dia kena fokus, kena konsentrate. Kerana ayat Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tak beriman, tak perlu dengar. Kalau ayat itu Allah Ta'ala sebutkan Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
maka semua manusia dengar. Yang bukan manusia tak boleh dengar. Haiwan pokok tak perlu dengar. Ni Allah Ta'ala nak berbicara pada manusia. Tetapi kalau ayat ya ayyuhallazina amanu special sikit. Bukan hanya untuk semua manusia, akan tetapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Contohlah, kalau kita berada di kumpulan ni, kalau kita kat sekolah dulu, okay? Ada sekolah primary 6A, 6B, 6C. Principal panggil, students of 6A, please move to the side. Semua 6A dengan orang dengar dah, pergi side. Betul tak? 6B, 6C tak perlu. Jadi fokus kepada golongan-golongan tertentu. Nescaya ayat ini Allah Taala katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Taala sebutkan wahai orang-orang yang beriman, maka nescaya kita kena fokus. Ada ayat wahai orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, selidikilah. Ini contoh. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita apabila datang orang fasik membawa berita, maka kita disuruh menyelidikinya. Itu tentang surah Al-Hujurat lah. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian beroleh ketakwa. Maka nescaya siapa saja yang dengar ayat ini, siapa saja yang tergolong bersama golongan orang-orang yang beriman, yang ada di masjid ke, yang ada di luar ke, yang ada di mana jua, Allah Ta'ala katakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Jadi pada bulan Ramadan kita telah diwajibkan berpuasa. Alhamdulillah lebih kurang 7 hari daripada hari ini. Minggu hadapan saja kita akan menyahut seruan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita kesempatan, peluang, dipanjangkan usia dalam penuh ketaatan, kesihatan untuk dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan moga-moga kita beroleh ketakwaan yang tadi. InsyaAllah. Itu surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahru Ramadan alladhi, bulan Ramadanlah yang padanya unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran, yakni menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan, yakni petunjuk dan menjelaskan dan membezakan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka nescaya oleh itu barang siapa di antara kalian yang nampak anak bulan, yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi barang siapa yang menyaksikan anak bulan, yakni apabila masuk bulan Ramadan dia masih hidup, maka wajib dia berpuasa. Barang siapa sebelum Ramadan dia meninggal dunia, dah tak wajib dia berpuasa, dah tak perlu bayar qada, dah tak perlu bayar fidyah. Barang siapa masuk bulan Ramadan dia masih hidup, maka wajib berpuasa. Kalau dia tak mampu berpuasa, dia boleh bayar fidyah, akan kita berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa apabila masuk bulan Ramadan. Nescaya atas dasar demikian kita berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang begitu agung. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya, dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua berada pada bulan Ramadan. Dan bulan tersebut insya-Allah kita akan bertemu pada minggu hadapan insya-Allah. Antara dalil sunnah adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Dari sunnah-sunnah Nabi,
hadis-hadis menunjukkan kewajipan setelah itu berpuasa. Apakah antara-antaranya? Antaranya adalah di mana Rasulullah SAW menyebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Pengakuan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan tunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hajjil bait. Wa hajjil bait. Wal hajjil bait yakni dan haji ke Baitullah. Jadi Islam itu dibina atas 5 perkara. Ini yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. 5 perkara. Pertama, syahadah, yakni alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakni penyaksian bahawasanya ya Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Barang siapa mengatakan ada Tuhan yang lain, gugur iman. Barang siapa menyembah Tuhan yang lain, gugur iman. Barang siapa mengatakan, mempercayai, meyakini semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh semua manusia yang berbagai-bagai agama, semuanya betul, gugur iman. Tak boleh kita percaya ada Tuhan yang lain. Tak boleh kita iktikad semua Tuhan-Tuhan yang betul, semua betul. Tak boleh kita katakan bahawasanya Tuhan itu mempunyai anak dan sebagainya. Gugur iman. Jadi Rasulullah katakan bunyal Islam ala khamsin. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan hanya demikian, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, gugur iman. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu satu darajat dengan Tuhan, gugur iman. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu seorang malaikat, adalah malaikat, gugur iman. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu lebih hebat, lebih besar daripada ketuhanan, gugur iman. Barang siapa mengatakan adanya Nabi yang menjadi anak kepada Tuhan, gugur iman. Bunyal Islam ala khams. Penting. Jadi kita menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah adalah pengutus, dia pembawa, messenger. Dia baginda hanyalah messenger. Apa yang Allah Ta'ala sampaikan, baginda sampaikan. Amanah. Itu saja. Rasulullah bukan seorang malaikat, bukan anak Tuhan, dan darajat Nabi tak sampai ke Tuhan. Tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebutkan demikian? Kerana kadang-kadang ada sebagian golongan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu sampai ke darajat ketuhanan. Dan Nabi Muhammad SAW diciptakan daripada tanah, bukan daripada cahaya. Penting juga untuk kita memahami. Nabi Muhammad diciptakan daripada tanah kerana manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Nabi Adam AS. Iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Kepercayaan atau sebahagian yang mengatakan segala alam ini diciptakan daripada Nur Muhammad adalah antara kefahaman-kefahaman yang agak mempunyai kesilapan. Jadi tak boleh kita katakan bahawasanya semua diciptakan daripada cahaya Nabi. Kerana Nabi diciptakan daripada tanah, malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api, dan yang lain-lain diciptakan adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi saya dengan demikian, daripada sikap yang kita lihat, Islam dibina atas 5 perkara:
syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa siyami Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini telah kita ambil lah tadi. Dari hadis Talha bin Ubaidillah pula disebutkan bahawasanya anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam, khabarkan kepadaku apa yang telah Allah Taala wajibkan ke atas diriku daripada puasa. Jadi Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan, Allah Taala hanya wajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hal alayya ghairu, adakah aku diwajibkan selain dari itu? Rasulullah katakan, la, tidak antatawwa, tak ada, kecuali engkau berpuasa dengan sukarela, voluntarily, tatawwu. Tatawwu itu berpuasa sunat. Ya. Jadi maksudnya di sini yang diwajibkan hanyalah puasa Ramadan. Begitu juga dengan solat. Solat yang diwajibkan 5 waktu, kecuali kita nak menambah dengan solat sunat. Alhamdulillah. Puasa yang kita diwajibkan hanyalah puasa Ramadan, kecuali kita nak menambah puasa sunat. Dan umat Islam telah pun berijma ke atas kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ia mesti diketahui oleh setiap umat Islam. Dan apabila ada yang mengingkarinya, berarti dia kafir dan keluar daripada ajaran Islam. Barang siapa yang mengatakan puasa Ramadan tak wajib, gugur iman. Kenapa gugur iman? Kerana Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan ke atasnya Al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajiblah dia berpuasa. Kemudian ada orang kata tak wajib, berarti dia telah mengingkari salah satu ayat Quran. Gugur iman. Penting ya. Sebab tu pentingnya kita kena faham perkara-perkara yang wajib seperti mana disebutkan tadi banyak. Tetapi banyak perkara-perkara wajib tak sama dengan rukun Islam. Rukun Islam, puasa, zakat, siam Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, solat, zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji. Ya pastilah syahadatain. Jadi yang solat, zakat, puasa, haji, dia 4 amalan ini beza dengan amalan-amalan yang lain. Yang lain kalau buat dapat pahala, alhamdulillah. Tak buat kadang-kadang dosa. Tetapi yang 4 ini kalau kita tak buat, boleh gugur iman. Pasal ini adalah rukun Islam yang membezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau barang siapa tak suka, nescaya dia tidak dipaksa untuk beriman, untuk menganuti agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar demikian pada Jumaat, ianya adalah rukun Islam. Keutamaan bulan Ramadan. Baik, sebelum itu penulis katakan ia diwajibkan, puasa diwajibkan pada hari Isnin pada malam kedua bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, maka pada tahun itu maka Allah SWT telah mewajibkan kita berpuasa. Baik, bulan Ramadan, minggu hadapan bulan Ramadan insya-Allah. Telah bersedia ke belum? Alhamdulillah. Ya. Kita dah bersedia Ramadan, kedatangan Ramadan ke belum? Alhamdulillah. Selalunya kita bersedia sibuk nak masuk Syawal. Saya sarankan bersedialah untuk kedatangan Ramadan. Supaya kedatangan Ramadan, rumah dah bersih dah khusyuk untuk nak beribadah. Jangan setakat tunggu Syawal. Syawal baru nak mempercantikkan rumah, nak siapkan rumah. Nanti Ramadan kita sibuk-sibuk. Alhamdulillah, Syawal pastilah kita bersihkan rumah. Akan tetapi, kita cuba letak lebih kepentingan tersebut dengan kedatangan Ramadan. Jadi macam mana sibuknya kita untuk bersihkan, cantikkan rumah,
untuk menyambut hari raya, kita cuba buat agak-agak seumpama tersebut. Kalau tak nak lebih daripada itu, seumpamanya dengan kedatangan Ramadan. Jadi minggu depan ni, Saturday this weekend adalah weekend yang terakhir. Nak pasang langsir baru ke, nak tukar langsir ke, nak hantar dobi, dah ada dobi lagi, laundry ke, nak gosok ke. Jadi semua cantik. Alhamdulillah, rumah bersihkan, spring cleaning, Friday, Saturday, Sunday. Kerana hari Senin dah, Senin tak puasa ni? Hari Minggu tak puasa. Subhanallah. Hari Sabtu dah terawih. Masya Allah. Kan? Jadi hari Jumaat dah mula semua. Jadi contoh pada Jumaat yang dirahmati Allah. Balik kelas tu bikin. Balik kelas dah bikin. Alhamdulillah. Dah ada teman kita dah ada. Balik kelas dah bikin. Pasal rumah semua ni. Ramadan. Nak menyambut Ramadan. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan kita gairah bertemu dengan Ramadan. Ini contoh. Baik, keutamaan bulan Ramadan dan beramal padanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika datang bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim. Qad ja'akum syahrul mubarak. Rasulullah katakan telah datang kepadamu bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah Taala mewajibkan ke atas kalian berpuasa. Ketika itu pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih berharga, lebih baik. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Ketahuilah, barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan pada bulan Ramadan, nescaya seolah-olah dia telah diharamkan. Bulan Ramadan penuh keberkahan. Barang siapa pada bulan Ramadan tak dapat kebaikan sedikit pun, bimbang-bimbang dia tergolong bersama golongan orang-orang yang diharapkan kebaikan. Ini yang kita bimbang pada jemaah. Jadi pada jemaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan keberkahan. Kita lihatlah ya contoh. Kalau di luar bulan Ramadan, lepas Isyak, kadang-kadang lepas solat Isyak tu, cepat-cepat bangun, nak buat ini, nak buat itu. Tetapi pada bulan Ramadan sebelum Isyak, para jemaah dah bersiap sedia. Sama ada di rumah atau pergi masjid, mentally prepared. Lepas Isyak nak solat sunat. Sama ada 8 rakaat ke 20 rakaat. Alhamdulillah. Semua dah bersiap sedia. Penuh keberkahan, saling kuat menguatkan. Dan kita pun penuh motivasi untuk menambahkan amalan soleh. Dan bukan hanya demikian, pada bulan Ramadan adalah mempunyai di sana ada satu bulan yang lebih baik daripada, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Berapa lama tu? Satu bulan 12, satu tahun 12 bulan. Satu tahun 12 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Plus minus. Ada tak kita dapat hidup 83 tahun? Tak tahu lah ya. Wallahu a'lam. Kalau 2 tahun Lailatul Qadar 83 kali 83. Subhanallah. Jadi bulan ini bulan yang dikatakan penuh dengan keberkahan dan pahala dilipat kali gandakan. Kita cuba usaha untuk merebut malam-malam Ramadan. Moga-moga kita memperolehi malam Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita ada minimum amalan, garanti kita dapat Lailatul Qadar. Bahkan para jemaah, setiap satu daripada kita, insya-Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Perbezaannya kadarnya saja.
Kerana apa? Kita lihat. Salah satu malam pada malam Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu berapa lama malam tersebut? Lailatul Qadar bermula pada waktu maghrib. Terbenamnya matahari berarti masuknya malam. Kalau malam itu Lailatul Qadar semenjak terbenamnya matahari, laungan azan sampai terbit fajar. Minimum amalan kita akan solat maghrib. Berarti kita telah dapat tunaikan solat fardu pada Lailatul Qadar. Kalau kita solat maghrib berjemaah, subhanallah. Kalau lepas maghrib kita solat ba'diyah, berarti kita telah tunaikan solat 2 rakaat pada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kemudian kita solat fardu isyak, subhanallah. Kalau kita tunaikan isyak berjemaah, Allahu Akbar. Barang siapa tunaikan solat isyak berjemaah, seolah-olah dia tunaikan setengah malam. Allahu Akbar. Kalau kita tunaikan solat ba'diyah isyak, berarti dia telah tunaikan 2 rakaat solat sunat pada Lailatul Qadar. Ini contoh. Kalau dia tak tunaikan solat tarawih, ini minimum. So saya kata minimum. Kalau dia tak tunaikan solat ba'diyah pun minimum, dia telah tunaikan solat maghrib, solat isyak fardu pada Lailatul Qadar. Tak habis yang itu. Ini minimum. Paling minimum. Kemudian dengan laungan azan, dia baca bismillah. Dia batalkan puasa. Dia makan makanan yang halal pada Lailatul Qadar. Kita tahu barang siapa makan makanan yang haram berdosa. Pernah seorang sahabat bertanya mengenai ibadah. Rasulullah mengatakan ibadah itu berbagai-bagai jenis. Sehinggalah seseorang lelaki mendatangi isterinya mengadakan hubungan jenis pun dapat pahala. Sahabat kehairannya. Seorang lelaki memuaskan nafsunya dengan isteri dapat pahala. Ya. Apa pendapat anda kalau dia tidak bersama isterinya akan tetapi dia mencari orang lain melakukan dengan seorang yang diharapkan? Berdosa tak? Berdosa. Meninggalkan dosa. Dia melakukannya dengan seorang yang halal, dapat pahala. Subhanallah. Maka kita juga makan yang halal. Kita tak makan makanan yang tak halal, kita makan benda yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ikut sunnah Nabi makan kurma katakan. Tak makan kurma pun makan apa juga makanan, setiap kali kita makan kita dapat pahala. Setiap kali kita teguk minuman, kita dapat pahala kerana kita minum minuman yang halal. Kita tidak minuman yang memabukkan. Jadi pada masuk tadi Lailatul Qadar, jutaan umat Islam telah menikmati Lailatul Qadar dan pahala berlipat kali ganda pada malam tersebut. Masuk saja waktu maghrib, dengan dia batalkan puasanya, dapat pahala berlipat kali ganda seolah-olah beribadah 1000 bulan. Maghrib, isyak. Kemudian bagi mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka tunaikan solat tarawih. Alhamdulillah. Antara mereka yang meritiskan air mata. Alhamdulillah. Antara mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Itu adalah bahagian masing-masing lah. Tetapi minimum seperti saya katakan, solat maghrib, solat isyak. Kemudian lepas maghrib, dia baca subhanallah 33 kali. Berarti dia telah baca subhanallah 33 kali pada Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi apa yang kita lakukan daripada satu hari Ramadan sampai akhir Ramadan, minimum perkara-perkara kita kena buat. Memang orang umat Islam tidak akan tinggalkan puasa, solat maghrib, solat isyak, tetapi jangan tinggalkan zikrullah yang lain. Kita lakukan hari-hari, salah satu daripadanya pasti masuk pada Lailatul Qadar, jatuh pada Lailatul Qadar. Dari Al-Fajr katanya, pada suatu ketika aku berada di rumah Utbah bin Farqad. Kebetulan dia sedang membicarakan puasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi SAW. Tak kala Utbah melihatnya, dia pun merasa segan dan seketika berdiam diri. Namun sebelum itu dia sempat meminta lelaki supaya menceritakan tentang puasa di bulan Ramadan. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai keistimewaan bulan Ramadan.
Jadi Rasulullah beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Ramadan." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan tentang bulan Ramadan. Tughallaqu abwabun nar wa tufattahu abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Katanya lagi, sebaik bulan Ramadan tiba, seorang malaikat akan menyeru. Akan ada malaikat yang menyeru. Yunadi fihi malak. Seorang malaikat akan menyeru, ya baghiyal khair, abshir ya baghiyal syar, afsir hatta tanfadiya Ramadan. Wahai pencipta kebaikan, bergembiralah. Wahai pencipta kejahatan, hentikanlah. Malaikat menyeru kata-kata itu sehingga bulan Ramadan berakhir. Wahai pencipta kebaikan, wahai mereka-mereka yang suka beribadah, bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Ramadan bulan ibadah, Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebaik-baik ganjaran. Maka kita kena adjust sedikit. Pada bulan Ramadan kena ada adjustment. Pertama sekali kena ada azam. Orang berazam pada satu hari bulan Januari. Kita berazam pada bulan Ramadan. Kita berazam. Letakkan azam. Saya galakkan para jemaah yang dirahmati Allah. Ada di antara kita, ada di antara kawan-kawan kita, mungkinlah sebelum ini kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Atau ada di antara kawan-kawan kita langsung tak solat. Dengan datang bulan Ramadan, kita bakal melaksanakan ibadah berpuasa. Maka letakkan azam. Maka nescaya mulai satu hari bulan Ramadan ini, aku memandangkan aku dah berpuasa, aku nak tunaikan solat 5 waktu. Jadi, alhamdulillah. Ada di antara kita dah pun tunaikan solat, tetapi tidak menambahnya dengan solat qabliyatan, ba'diyatan, solat sunat tadi. Maka mulai Ramadan ini, memandangkan bulan ibadah, nescaya aku nak menambah selain daripada solat fardu, aku nak tunaikan solat sunat, qabliyah, ba'diyah, nak tunaikan solat duha. Ada di antara kita mungkin pergi kerja selama ini tidak memakai pakaian untuk aurat dengan sempurna. Ada di antara kita yang tidak memakai tudung. Maka nescaya memandangkan dah masuk bulan Ramadan, bagi kaum muslimat yang pergi kerja, yang keluar rumah tak pakai tudung katakan, memandangkan aku dah berpuasa dan memandangkan bulan Ramadan, aku nak letakkan azam, maka nak pakai tudung, nak pakai tutup aurat baru keluar. Contoh, ada di antara kita solat tetapi mungkin suka katak-katakkan solat, memandangkan dah tunaikan puasa pada bulan Ramadan, nescaya jaga solat kita, jaga puasa kita, jaga akhlak dan budi pekerti kita sempena Ramadan. Letakkan azam. Mulai bulan Ramadan ni, aku nak begini dan begitu. Biar orang berazam 1 Januari, kita berazam sempena kedatangan 1 Ramadan. Demikian kita meraihkan, menunjukkan Ramadan penuh keberkahan insya-Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir." Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, ketahuilah solat 5 waktu, antara solat 5 waktu dengan, dan juga antara satu Jumaat dengan satu Jumaat yang lain, dan juga antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahun. Ianya adalah kafarah, penghapus dosa, pengampunan dosa. 5 bainahun, di dalam apa yang ada di antaranya. Selagi mana seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar.
kita dapat lihat nescaya dengan ini seseorang hamba Allah, seorang beriman, dirinya senantiasa bersih daripada dosa. Kerana apa? Antara solat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, kalau antara solat 5 waktu tu kadang-kadang dia tersilap, dia terbuat dosa. Terbuat dosa, tertengok perkara maksiat, terfikir perkara maksiat, terkeinginan nak buat maksiat. Tetapi apabila dia tunaikan solat Zuhur, solat Asar, in between dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah. In between dosa-dosa itu ada kadang-kadang dosa yang dia tak perasan. Ada kadang-kadang dosa yang dia belum minta pengampunan lagi, tapi Allah tak ampunkan. In between solat 5 waktu. Bukan hanya demikian. Kalau solat 5 waktu setiap hari, ada lagi package ataupun pengampunan dosa setiap minggu. Di antara Jumaat dengan Jumaat. Jumaat lalu kita dah solat Jumaat. Di antara Senin, Selasa, Rabu kadang-kadang buat maksiat. Tertengok maksiat, terbuat maksiat. Datang Jumaat yang lain, Allah akan ampunkan dosa di antara Jumaat yang lalu dengan Jumaat ini. Diampunkan dosa. Itu pengampunan dosa mingguan. Ada pengampunan dosa pula tahunan. Di antara Ramadan dengan Ramadan. Tahun lalu Ramadan, in between ketika Ramadan tahun lalu menangis dah kita. Pada malam 27 menangis, 28 menangis, 29 menangis. Dah takbir lagi. Lepas tu Syawal, masuk Zulkaidah, masuk Zulhijjah, masuk Muharram, kadang-kadang buat maksiat. Dah lupa penghayatan pada malam-malam Ramadan. Buat dosa lagi. Datang Ramadan, Allah telah ampunkan dosa-dosa. Selagi mana kita meninggalkan dosa-dosa besar. Rasulullah mengatakan as-salawatul khams, solat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, dan di antara Jumaat dengan Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, dan di antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, adalah kafarah, pengampunan dosa apa yang ada di antara kedua. Idza jtunibatil kabair, kalau sekiranya dia meninggalkan dosa-dosa besar. Baik. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Man shama Ramadan," barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui hudud-hududnya, yakni batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kana yang bagi an yatahaffadha minhu, dan juga menjaga dirinya daripada segala perkara yang seharusnya dia jaga, maka kafara makana qablahu, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum. Dalam hadis ini, barang siapa berpuasa bulan-bulan pada bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya, yakni kita tahu kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum, kita juga jaga kata-kata kita, jaga akhlak kita. Tahun ini kita cuba upgrade lagi. Kalau selama ni kita dengar, kita memang tahu berpuasa tu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, berpuasa kena berpuasa zahir dan batin. Kita cuba sempurnakan berpuasa dengan mengenali hududullah, batasan-batasan Allah. Berpuasa, kalau ketika bukan bulan puasa, kita kalau bukan kita lah, ada orang lah. Kalau mungkin tengah jalan tengok perempuan cantik lah, memandangkan bulan puasa, kena buat apa? Tengok, astagfirullah. Rugi dah. Tak tengok rugi pun. Tak tengok. Jadi Allah Ta'ala kasih kita pahala ekstra untuk puji kita. Jadi Allah Ta'ala hantar perempuan cantik, tengok, astagfirullah. Jangan tengok. Kalau perempuan tengok pula lelaki tu handsome dia, macam Cik Ahmad. Nasib selamat.
Subhanallah. Dan pandangan pertama dimaafkan. Pasal kita tak kena tutup mata. Betul kan? Kita jangan tengok balik tak boleh. Betul kan? Tengok pandang terus astagfirullah. Kena cubalah, ya. Sekali pandang orang tu betul-betul macam apa pelakon pelakon Bollywood ke. Jadi subhanallah, cantik sungguh ciptaan Allah. Puji tak salah Ustaz. Ya, Puji tak salah. puji Allah lah. Jadi maksudnya kita kena jaga mata kita. Kalau kita tengah duduk terus kawan ajak berbual, ikut betul. Itu kan sesungguhnya aku tengah puasa. Jadi kita kontrol, tak nak mengumpat, tak tengok umpatan tak sama. Betul. Betul kan? Jadi kita cuba kalau tengah dengar radio, tak ada radio pula mengumpat hak orang tak tutup radio. Buka Quran ke, buka ceramah ke, ini contoh. Jadi kita jaga puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah dan ganjaran di sisi Allah, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lain. Jadi Rasulullah menyebutkan hadis tersebut sebagai ganjaran, sebagai untuk memberi peringatan kepada kita. Man shama Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan dua syarat. Pertama, imanan, kerana pertama beriman kepada Allah. Aku puasa kerana beriman kepada Allah, bukan kerana untuk orang puji, bukan kerana orang nampak, bukan kerana itu orang tak nampak, orang tak berpuji, tetap aku berpuasa pasal aku beriman kepada Allah. Ini pertama. Wahtisaban, ulama menafsirkan wahtisaban itu mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Sama ada ganjaran pahala atau mencari keridhaan Allah. Jadi dia berpuasa tu mengharapkan ganjaran pahala, tetap dikira sebagai ikhlas. Mengharapkan keridhaan Allah, tetap dikira sebagai ikhlas. Dua syarat. Jangan ada syarat yang lain. Man shoma Ramadan imanan, kerana beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Ya. Dan kita berada di ambang bulan Ramadan. Minggu ni hari Sabtu. Sabtu dah berlalu. Jadi Ramadan bermula pada Sabtu dan benamnya matahari itulah akhir bulan Syaban, masuknya bulan Ramadan. Nanti insya-Allah Sahibul Jamaah akan membuat pengumuman, ya. Tapi Muiz dah umumkan dah Ramadan. Ya. Muiz umumkan bila ketika mereka print kalender. Jadi ketika print kalender, keluar kalender Muiz dan tulis 1 Ramadan. Dah umumkan tanpa kita sedari. Baik. Itulah antara ganjaran-ganjaran seperti mana yang telah disebutkan dari dalam masalah telah disebutkan ganjaran-ganjaran di sisi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi muka surat 421 di bahagian ke depan. Di bahagian muka surat 421, keutamaan berpuasa. Selepas kita melihat ganjaran-ganjaran fadilah-fadilah berpuasa, kita mengambil beberapa hadis keutamaan berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Allah Taala sebutkan, wa ana ajri wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Wasiyamu junnatun, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal. Jadi Rasulullah mengatakan Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang bermaksud
semua amalan umat manusia ada untuk dirinya kecuali puasa. Sebab itu ada untukku dan aku yang akan memberi ganjaran. Puasa Allah Ta'ala yang akan memberi ganjaran. Contoh, kalau semua dah dapat bonus, kita ada 100 pekerja. 100 pekerja, para pekerja yang namanya daripada nombor 1 sampai nombor 90, jumpa HR manager. HR manager kasih cek bonus. Yang nombor 91 sampai 100 jumpa bos. Bos tak kasih cek. Oh, subhanallah. Kita nombor 95 dapat bonus daripada bos direct. Bos nak tengok, bos open check. Cek baru tulis lagi. Nak tengok nak buat, kemudian baru tulis cek. Yang HR manager semua cek dah siap. 1 bulan, 1 bulan setengah. Okey dah awak ni. Macam mana? Allah Ta'ala mengatakan dan Allah Ta'ala tidak menyerupai manusia atau makhluknya. Allah Ta'ala sebutkan dan Allah Ta'ala sendiri yang akan memberi ganjaran orang yang berpuasa. Jadi seseorang yang berpuasa, satu berpuasa lemah, ganjarannya. Satu berpuasa lapar, ganjarannya ada. Satu berpuasa tetapi penuh ujian, ketika tengah berat itu tetap dia berpuasa, ganjarannya ada. Satu berpuasa tetapi macam kata tadi nak tengah drive, bawa Grab, tiba-tiba ada orang menggoda kat belakang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya aku berpuasa dan aku berpuasa kerana Allah. Jadi abang tadi terus ingat hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, nescaya ampunkan segala dosa dia. Awak mak kata buka pakaian saya pun dapat akhirat. Allah hebat. Pasal kerana Allah. Ganjarannya beza, berlipat kali ganda. Satu berpuasa tengah-tengah tepi jalan, masih lagi dalam panas terik, tetap sapu sampahnya. Tetap kena bina rumah tersebut. Sama tak dengan seseorang yang berpuasa sedangkan dia kena bina rumah di tengah panas dengan satu orang ini berpuasa dalam keadaan aircon. Tak sama. Allah Ta'ala Maha Adil, semua akan mendapat ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran. Mengikut apa yang Allah Ta'ala akan berikan. Jadi Allah Ta'ala katakan, sebab itu ada untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Jadi bukan malaikat akan beri ganjaran puasa, Allah akan berikan ganjaran puasa. Mengikut cabaran, ujian, keadaan setiap seseorang yang berbeza. Puasa merupakan binting daripada perbuatan maksiat. Oleh yang demikian, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, penting ya, idza kana yaumu shaumi ahadikum, sekiranya salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, maka sekiranya seseorang itu berpuasa, maka janganlah dia bercakap buruk, bercakap kotor. Janganlah dia berteriak-teriak dan janganlah dia memaki hamun. Ini khusus untuk mereka-mereka yang diberi ujian kat rumah. Yang tengok kat rumah, yang apa tak lagi kena jaga budak kecil kat rumah, atau kena kemas kat rumah, atau kadang-kadang suami cuti. Dia ujian dia ekstra. Nescaya Rasulullah katakan, janganlah dia berteriak-teriak. Jangan dia marah-marah. Jangan, kalau kita tambah bahasa kita lah, jangan ngomel-ngomel. Boleh tak? Sesungguhnya aku berpuasa. Tengah puasa di siang hari terus rumah berserak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku baru kemas tadi. Sabar. Ingat, pahala berbeza-beza. Jadi Rasulullah katakan, jangan bercakap kotor, jangan berteriak-teriak, jangan memaki hamun. Sabar. Puasa tak? Puasa. Kita cuba sabar. Selama 30 hari kita dapat sabar, kita dah terbiasa. Tapi kalau kita dah terbiasa dengan keburukan tadi, kita dah terbiasa seseorang tu, kadang-kadang sebahagian ada suri rumah tangga, dah kebiasaan suka pekik kat rumah, suka berteriak kat rumah, suka mengomel. Ini kalau aku tak bersihkan, tak ada orang yang bersihkan. Dan tentu awak akan bersihkan. Happy juga Jangan spoil the pahala. Awak tak.
tak bersihkan pun awak kena bersihkan. Awak dah bersihkan dah dapat pahala, tinggal nak spoil saja. Tu awak ungkit ke, marah ke, jangan lain. Kita yakin kita masak tu, aku masak ni nak hidangkan ahli keluarga aku nak buka puasa. Subhanallah. Setiap satu yang berpuasa tu makan makanan yang aku masak, aku dapat pahala. Nikmat. Betul tak? Aku siapkan pakaian. Sebentar lagi family members kita ni, isteri ke suami ke anak dia nak pakai pakaian ni untuk tunaikan solat, aku dapat pahala. Subhanallah. Pada bulan Ramadan, dia pakai pakaian yang aku basuh, pakai pakaian yang aku gosok, pakai pakaian yang aku sediakan, makanan yang aku sediakan. Pahala tak besar ke? Pahala besar. Dengan syarat jangan ungkit-ungkit, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Ketika nak marah tu cobaan. Ya? Ramadan. Jadi jangan merosakkan pahala kita. Jika ada seseorang mencaci dirinya atau ajak dia bergaduh, maka katakanlah ini shaim. Kalau ada orang ajak kita bergaduh, katakan sesungguhnya aku berpuasa. Nak cakap pada diri kita sendiri atau cakap pada orang tersebut boleh. Jadi ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa, penting. Jadi kita ingat, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ketika kita nak ikut kebiasaan kita, nak lepak-lepak, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau kawan ajak mengumpat, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau kita teringin nak buat perkara yang tak sewajarnya, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kata-kata ini hendaklah diulangi sebanyak 2 kali. Rasulullah menambah dalam hadis qudsi ini, demi Tuhan yang menguasai diri Muhammad, bau mulut seseorang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasut. Seseorang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati, iaitu tatkala berbuka dan akan bergembira dengan berbuka itu, dan tatkala hendak berjumpa Tuhan yang terang, dia akan bergembira dengan puasa. Ada 2 perkara. Pertama sekali, bau mulut orang berpuasa itu lebih baik daripada bau kasut. Baik. Kenapa bau mulut? Pasal daripada perut yang kosong. Maka daripada perut yang kosong, maka dia meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Kalau daripada perut yang kosong tadi, keluar bau mulutnya tadi, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan silap tentang bau mulut orang yang berpuasa. Bau mulut yang keluar sama ada daripada perut yang kosong, satu perkara. Satu lagi perkara, bau mulut satu lagi yang berpuasa disebabkan tadi malam dia berbuka, dia makan daging, terselit daging kat gigi. Lalu bau mulut, itu bukan. Jadi seorang yang berpuasa tu, kalau dia perlu floss gigi dia, floss. Kalau dia dah bangun tidur, walaupun dah terbit matahari, katakan dia terlupa nak gosok gigi, dia boleh berus gigi. Nanti kita akan belajar. Berus gigi jangan pakai Colgate, katakan dia berus gigi, bersihkan, keluarkan, diperbolehkan. Walaupun dah terbit matahari. Kerana yang bau mulut itu bukan giginya tadi, tapi dari perut yang kosong. Kemudian orang yang berpuasa dapat 2 kegembiraan. Ketika bila dia bergembira? Ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia berbuka ada 2 jenis. Pertama, ketika dia berbuka, satu hari kita puasa, ketika dapat menikmati makanan juadah, alhamdulillah, rasa nikmat. Tetapi ketika berbuka tu bukan setakat berbuka pada hujung hari tersebut. Berbuka, satu lagi jenis, ada berbuka ketika penghujung bulan Ramadan. Orang yang berpuasa penuh dengan mujahadah. Orang yang berpuasa semata-mata mencari keridhaan Allah. Ketika akhir Ramadan, 30 Ramadan, ketika dia berbuka puasa, lalu berkumandang takbir, nikmatnya tak sama dengan orang yang puasa, tetapi selalu tak tinggalkan, tidak jaga batasan-batasan hududullah, tak jaga.
Tak sanggup. Nescaya pada jemaah, sebaiknya Ramadan belum bermula. Sebab apa? Selalunya di penghujung Ramadan nanti kita ada sebagai kita akan menyesal. Tahun ni tak dapat penuh penghayatan. Tahun ni banyak salah. Tahun ni banyak rugi. Kita akan menyesal. Dan kita telah lalui penyesalan-penyesalan sedemikian pada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini tak banyak ibadah. Tahun ini puasa aku banyak rosak. Tahun ini gitu. Alangkah baiknya kalau aku dapat mujahadah. Kalau boleh kita rewind balik. Tetapi masa tak dapat bosan. Namun tahun ini Ramadan belum bermula. Kita azam. Jaga puasa kita. Supaya nanti apabila 30 hari bulan Ramadan masuk waktu maghrib dengan dilakukan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada ketika itu dengan kita lawan takbir tadi, kita tahu kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah berjaya melalui Ramadan. Itu yang kita nak. Itulah antara lain maksud kegembiraan ketika berbuka, yakni dengan berakhirnya Ramadan. Tak akan dapat sama orang yang betul-betul berpuasa menjaganya dengan orang yang tidak menjaga puasa. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akan sambung lagi perkara-perkara yang dalam bab puasa ini pada pengajian kita minggu hadapan, insya-Allah. Seperti mana yang telah diumumkan, kelas kita pada bulan Ramadan ini kita akan ada kelas selama 2 minggu. Kemudian 2 minggu berikutnya kita akan bercuti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup majlis, saya bersyukur kalau ada di antara kita ada soalan atau perkara ini timbulkan. Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan kekuatan tauhid dan mustaqim, memberi taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya pada bulan Ramadan, dan Allah Taala menggolongkan kita bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat pengampunan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.